Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, pada video kali ini, kita buat suatu benda yang best sikit. So, kita akan bincangkan isu semasa ekonomi iaitu berkaitan dengan peningkatan harga beras. Telah berlaku peningkatan harga beras pada September tahun yang lalu lagi. Okay. Jadi kat sini adalah beberapa contoh lah daripada keratan akhbar yang kita dapat yang menunjukkan kesan yang berlaku apabila berlaku kenaikan harga beras ni. Okay, terutamanya dia akan beri kesan kepada pengguna lah. Okay, terutamanya berlaku peningkatan terhadap harga beras import. Terhadap beras import. Okay. So, kenaikan harga beras mula meresahkan semua pengguna. Okay. Okay, jadi di sini kita boleh tengok harga-harga yang terbaru lah di pasar raya atau di kedai. Harga telah meningkat lebih daripada 50%. Jadi kenapa ya? Okey, kenapa kita tengok boleh berlakunya peningkatan harga beras ini disebabkan oleh sumber beras yang kita import tu berkurang lah. Kalau ikut kepada keratan akhbar ini, tindakan Vietnam mengurangkan ekspor beras tidak akan menjejaskan sumber bekalan makanan itu di Malaysia. Bermaksud Vietnam mengurangkan ekspor, bermaksud dia menjejaskan import barang beras kita lah. Okay, tapi menurut sumbernya juga, sumber import beras adalah dari pelbagai sumber negara iaitu dari India, Myanmar, Kemboja, Pakistan dan Thailand. Bukan hanya bergantung kepada Vietnam sahaja. Okey, jadi peningkatan harga beras ini akan beri kesan kepada semua rakyat Malaysia. Kenapa? Sebab nasi merupakan makanan ruji rakyat Malaysia. Okey, berdasarkan data ini, rakyat Malaysia mengambil purata 2.5 pinggan nasi setiap hari. Jadi, nasi merupakan makanan ruji rakyat Malaysia dan sekiranya berlaku peningkatan harga beras, dia akan memberikan kesan kepada semua penduduk lah. Okey, mari kita sama-sama lihat proses penyediaan nasi dan seterusnya kita kena pasti input ataupun kos yang terlibat. Okey, ini bagi tujuan pembelajaran lah. Okey, contoh proses penyediaan nasi. Okey, yang pertama, kita beli beras di pasar atau di kedai. Yang kedua, kita boleh balik rumah, kita timbang kita nak masak banyak mana. Sukatan di sini saya ambil contoh 1 kilo. Kemudian yang telah disukat tadi kita masukkan dalam periuk nasi. Tak kisahlah periuk nasi yang biasa atau elektrik. Basuh beras serta air lah untuk proses memasak. Seterusnya, masak nasi menggunakan periuk elektrik, memerlukan bekalan elektrik. Masak dalam lingkungan 30 hingga 40 minit. Nasi sudah siap dimasak. Yang nasi yang telah dimasak boleh kita hidangkan. Masukkan untuk satu ukuran nasi dia untuk dihidangkan. Contoh sini saya menggunakan satu mangkuk yang kecil lah untuk kita ukur berapa banyak kita boleh dapat. Berdasarkan 1 kilo beras tadi kita dapat menyediakan portion nasi keseluruhannya adalah sebanyak 9 pinggan nasi dihidangkan berdasarkan kepada 1 kilogram beras. Bermaksud di sini penggunaan 1 kilo beras dapat menghasilkan iaitu 9 pinggan nasi lah. Mungkin dalam 8 hingga 9 nasi untuk boleh kita makan lah untuk 9 orang. Atau 8 hingga 9 orang. Jadi andaikan pelajar, andaikan kita adalah pengusaha kedai makan. Jadi pelajar dikendaki kenal pasti input berubah dan input tetap berdasarkan proses penyediaan nasi tadilah. Cuba kenal pasti input berubah. Apabila input berubah, input yang boleh ditambah atau dikurangkan apabila tingkat keluaran berubah. Dan yang kedua, input tetap, iaitu input yang tidak berubah semasa jumlah keluaran ditambah atau dikurangkan dalam jangka pendek.
Jadi ini adalah untuk bahagian pertama, akan ada sambungannya lah. Okay, untuk kita lihat kos yang terlibat dan seterusnya kita jangkaan hasil yang diperolehi ataupun keuntungan yang diperolehi ataupun sebenarnya harga yang berada di pasaran itu adalah sesuai atau tidak untuk satu pinggan nasi. Sekian, terima kasih.